بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada malam ini untuk meneruskan lagi pengajian kita Kitab Sirah An-Nabawiyah tentang kelahiran insan yang agung. Walaupun sudah beberapa bulan kita berhenti, kemudian ada kejap, kemudian berhenti disebabkan saya banyak travel ke sana ke sini untuk beberapa bulan ini. Jadi pada malam ini kita dapat sambung semula kelas kita. insya-Allah kita akan teruskan dengan sirah tahun ke-5 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah membaca dan membincangkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, kemudian selepas beliau hijrah pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima. Dalam tahun kelima banyak peristiwa-peristiwa yang telah berlaku, dan pada malam ini adalah peristiwa yang terakhir dalam tahun kelima hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Bani Quraizah. Peperangan Bani Quraizah. Peperangan ini pula berlaku pada bulan Zulkaidah. Kita pun sekarang berada dalam bulan Zulkaidah. Di sempena bulan Zulkaidah ni berlakunya pula lagi peperangan Bani Quraizah ni pada bulan Zulkaidah, iaitu pada tahun 5 Hijrah. Maka kita akan membincangkan tajuk ini insya-Allah pada malam ini. Walaupun satu peperangan yang tidak dikenali sangat oleh masyarakat kita, tetapi dia satu kisah yang panjang sebenarnya. Dalam kitab kita ini meringkaskan kisah yang panjang tersebut. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 264. Muka surat 264. Ringkasan perang Bani Quraizah. Walaupun tentera kufar telah kalah dalam perang Ahzab. Perang Ahzab ni kita dah cerita dah hari itu. Perang Parit, perang Khandaq. Dalam Al-Quran ada satu surah dipanggil surah Al-Ahzab. Dalam tu banyak cerita tentang peperangan tersebut. Walaupun tentera kufar telah kalah dalam perang Ahzab, Bani Quraizah masih kekal mengkhianati orang Islam. Siapa Bani Quraizah ni? Bani Quraizah ni ialah sebahagian daripada kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada beberapa kaum, antaranya ialah Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ni sebenarnya mereka ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka telah buat perjanjian dengan Nabi SAW, iaitu ada perjanjian di kalangan umat Islam dan Yahudi di Madinah, yang mana di antara mereka tidak boleh saling mengkhianati. Dan sekiranya ada musuh nak serang Yahudi, orang Islam akan tolong Yahudi. Dan sekiranya ada musuh nak serang orang Islam, Yahudi akan bantu orang Islam, setidak-tidaknya tidak bantu pihak musuh. Ada beberapa perjanjian antara umat Islam dan kaum Yahudi di Madinah. Tetapi ketika berlaku peperangan Ahzab, Bani Quraizah adalah salah satu pihak yang membantu tentera-tentera kafir Quraisy, tentera-tentera musuh di kalangan Arab yang datang nak serang Madinah.
Bani Quraizah datang untuk bantu musuh-musuh Islam. Mereka sangka bahawa dalam peperangan Ahzab orang Islam akan habis, dicantas seluruhnya. Jadi mereka memberanikan diri untuk mengkhianati umat Islam. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bantu umat Islam dalam peperangan Ahzab. Umat Islam menang. Kemudian berlakulah peristiwa Bani Quraizah ini, iaitu Nabi SAW balas balik pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Itu ringkas mukaddimah ceritanya. Bani Quraizah, iaitu Yahudi ni tadi, masih kekal mengkhianati orang Islam. Selepas pasukan Ahzab kembali ke Mekah, iaitu tentera-tentera kufar Quraisy tu, Rasulullah SAW menyimpan senjatanya dan bersiap untuk mandi pada waktu tengah hari. Bila dah selesai perang, Nabi SAW balik ke rumah. Waktu tu giliran Nabi SAW balik ke rumah isterinya yang bernama Ummu Salamah. Ketika berada di rumah Ummu Salamah, siap-siap nak mandi lepas perang, baju kotor, badan kotor dan sebagainya. Ketika baginda sedang membersihkan kepalanya dari debu, Jibril datang dan berkata, "Awaqad wada'ta silaha ya Rasulullah?" Apakah kamu telah meletakkan senjata wahai Rasulullah? Jibril tanya, dah letak senjata ke? Nabi SAW menjawab, "Na'am, ya. Dah selesai perang, letak senjata lah." Jibril berkata lagi, "Fama wada'atil malaikatus silaha ba'd. Wa inna Allah ya'muruka ya Muhammad bil masir ila Bani Quraidah. Fa inni 'amidun ilaihim famuzalzilun bihim." Yang bermaksud, Jibril AS jawab, para malaikat tidak meletakkan senjata. Belum letak senjata lagi. Kenapa? Sesungguhnya Allah menyuruhmu wahai Muhammad supaya pergi ke Bani Quraizah. Sesungguhnya aku pergi kepada mereka dan aku menggoncangkan mereka. Maksudnya apa? Jibril AS kata, wahai Rasulullah, perang belum habis, perang belum tamat, jom pergi sambung lagi. Kat mana? Bani Quraizah. Bani Quraizah ni, dia perkampungan dia dekat dengan Quba. Tuan-tuan perempuan yang pernah pergi umrah, pergi haji, pernah dibawa ziarah ke Masjid Quba, lebih kurang daripada Masjid Quba tu kalau naik kereta 5 minit. Kalau zaman dulu tak tahulah jalan-jalan zaman dulu, tapi yang zaman sekarang ni punya jalan besar tu lebih kurang 5, kalau jam-jam lampu merah pun 10 minit dah sampai dah. Malaikat Jibril kata, Allah SWT perintah kamu wahai Rasulullah, pergi serang pula Bani Quraidah. Aku sendiri akan sampai kepada mereka sebelum engkau sampai. Untuk apa? Dan aku menggoncangkan mereka. Maksud goncang di sini ialah menggoncangkan hati mereka, takutkan mereka. Ini salah satu daripada kelebihan umat ini. Kelebihan umat ini, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ketakutan dalam hati-hati musuh. Kalau dalam peperangan, mereka letakkan ketakutan dalam hati-hati musuh. Sebelum tentera Islam sampai, mereka dah takut. Bila takut tu, macam-macam lah. Kekuatan dah hilang, keberanian dah hilang, strategi pun dah hilang. Ini salah satu daripada bantuan Allah untuk umat ini. Antara bantuan Allah untuk umat ini ialah ketakutan yang diletakkan dalam diri-diri musuh. Sebab tu tuan-tuan perempuan mata Allah sekalian, sekarang di negara-negara kafir sekalipun, mereka mengambil tentera-tentera bukan sahaja dari kalangan orang kafir, mereka mengambil juga tentera dari kalangan orang Islam. Sebab orang Islam ni ada kelebihan yang tersendiri. Bahkan saya tahun lepas saya pergi ke Jerman, salah satu negara yang saya travel tahun lepas, Jerman. Jadi adalah cerita-cerita pasal Nazi, tentang Hitler dan sebagainya yang kita baca dan kita tanya orang sana, dan banyak sebenarnya benda-benda yang tak terbongkar. Rupanya dalam tentera
Hitler tu sendiri ramai orang Islam, bahkan orang Islam ni adalah tentera paling depan. Tentera paling depan adalah orang Islam. Jadi adalah cerita-cerita yang kita pun tak pasti nak ceritakan di halayak awam, tetapi antara maklumat-maklumat yang saya dapat waktu tu berbeza dengan apa yang kita tahu sebelum-sebelum ni, tentang Nazi dan sebagainya, tentera-tentera yang disebut sebagai tentera yang paling jahat pada ketika itu dan sebagainya. Rupanya ramai tentera Islam yang dibuat, yang dibentuk untuk balas balik kejatuhan Khalifah Osmaniyah. Kita punya kejatuhan Khalifah Islam kita, Khalifah Osmaniyah di Turki, yang jatuh lebih kurang 100 tahun lepas, 98 tahun lepas. Selepas itu barulah dibentuk tentera tu untuk bantu sebenarnya umat Islam. Tetapi cerita di sebaliknya yang kita dapat, wallahu a'lam. Nak ceritanya di sini ialah orang-orang kafir pun, pemimpin-pemimpin kafir pun, dia mengangkat orang Islam sebagai pejuang-pejuang di hadapan. Begitu juga dengan sekarang ni tentera Rusia dengan Amerika. Bila ditengok bahawa banyak tentera-tentera yang digunakan tentera Rusia adalah orang Islam sendiri, yang dulu mereka berperang di Chechnya dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang ada pada umat Islam, iaitu berani dan tidak rasa takut. Sedangkan orang-orang kafir, salah satu azab yang mereka terima di dunia ini ialah mereka rasa takut. Takut ni sebagai satu azab juga sebenarnya. Takut adalah sebagai satu azab. Tak berlaku apa-apa lagi dah takut dah. Jadi malaikat Jibril alaihi salam beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni amidun ilaihim famuzalzilun bihim. Aku akan pergi dahulu pada mereka dan aku akan goncangkan mereka. Tak berlaku goncang gembok bumi, tetapi berlaku goncangan hati mereka rasa takut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam yang akan datang. Baginda memerintahkan pembantunya untuk menyeru dengan sabda baginda. Dalam sebahagian riwayat mengatakan Bilal radhiyallahu an yang telah melaungkan laungan ini. Apa laungannya? La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun minkum, dalam sebahagian riwayat minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Maksudnya jangan seorang pun daripada kamu menunaikan solat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya sekarang juga keluar, tak ada tertangguh-tangguh, sekarang juga gerak. Dah mandi, belum mandi, sempat makan, tak sempat makan, sekarang gerak. Waktu tu dah dekat-dekat waktu asar. Sebahagian riwayat mengatakan waktu tu memang dah masuk waktu asar. Waktu tu dah masuk. Laungan azan ini ketika azan asar. Azan asar tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dekat hayya 'alas solah tu, hayya 'alas solah tu, laungan dia ni diganti. Sepatutnya hayya 'alas solah, jom solat asar sekarang di Masjid Nabawi, tapi tak ada laungan tu. Diganti dengan la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada di kalangan kamu yang solat asar kecuali di Bani Quraidah, iaitu gerak sekarang juga. Ini antara pertembungan antara urusan solat dan urusan umat. Urusan umat lebih dikedepankan. Solat ni tuan-tuan dan puan sekalian tak boleh dilambat-lambatkan. Tak boleh dilambat-lambatkan. Tapi dalam urusan sebegini, Nabi SAW sanggup melambatkan solat untuk memastikan urusan agama, urusan umat didahulukan. Sebab tu waktu kita baca kisah peristiwa Al-Ahzab pun hari itu, antara perkara yang menyebabkan Nabi SAW marah pada musuh Islam ialah disebabkan urus persiapan nak perang Ahzab ni, Nabi lewat solat zuhur sampai masuk waktu asar, sampai tahap macam tu. Nak menunjukkan di sini dalam sebahagian urusan umat, urusan akidah, urusan selamatkan agama,
boleh sampai tahap melambatkan solat. Dalam urusan lain tak boleh. Kerana berjual beli kita nak lambatkan solat, tak boleh. Kerana kita saja suka-suka majlis-majlis tertentu, dalam menghadiri majlis perkahwinan ke majlis apa, kita nak lewatkan solat, tak boleh. Tapi dalam urusan umat, urusan perang, jihad dan sebagainya, seumpamanya Nabi SAW sanggup melewatkan solat untuk mendahulukan perintah Allah yang lebih besar ini. Baik, apa yang berlaku? Ada di kalangan sahabat Nabi SAW, ini satu kisah yang sangat penting tuan-tuan dan sekalian. Kisah Bani Quraizah ni kisah yang sangat penting. Dia bukan kisah peperangan sahaja. Sebab tu banyak kali saya sebut dalam mempelajari sirah Nabi, kalau kita belajar, kita setakat baca daripada kitab, kita tengok perang. Kita nampak Islam ni perang. Ini kalau kita tak mengkaji melalui guru, ataupun kita tidak mengambil sesuatu dengan cara yang betul. Banyak perkara yang kita dah lalu dah sebelum ni. Rupanya ada di sebalik itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita. Banyak perkara-perkara yang kita dah sentuh sebelum ni. Begitu juga dalam peperangan. Bukannya perang tu sendiri. Dalam peperangan tu banyak peristiwa-peristiwa berlaku yang mana untuk pengajaran kita. Perang tu memanglah ada perang, tapi yang lain-lain tu banyak lagi. Contoh dalam kisah ni, satu tadi kita dah sebut tentang pertembungan antara hukum solat dengan hukum yang berkaitan dengan keutamaan umat. Yang kedua ialah berkaitan dengan perselisihan faham. Ketika perintah Nabi SAW ni, iaitu janganlah sesiapa pun di kalangan kamu yang solat kecuali di Bani Quraizah, itu pergi gerak sekarang, solat kat sana. Ada berlaku dua fahaman, dua kefahaman yang berlaku di kalangan para sahabat. Ada yang faham secara zahir hadis. Dia kata apa? Nabi dah beritahu macam tu, itulah yang kita kena buat. Walaupun dah terbenam matahari, walaupun dah habis waktu asar, waktu solat asar, kita tetap kena pergi solat asar kat sana. Memang betul. Oleh kerana kepenatan mereka nak betulkan balik unta kuda mereka, nak itu dan ini persiapan untuk bergerak ke Bani Quraizah ni, sampai rupanya ada di kalangan mereka yang isyak baru sampai ke Bani Quraizah, dan waktu itulah mereka solat asar di sana. Kerana mereka pegang kata-kata zahir Nabi SAW, jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah. Satu pihak lagi, ada sahabat-sahabat Nabi yang faham secara maksud, bukan secara zahir. Dia ambil maksud daripada kata-kata Nabi. Dia kata maksud Nabi itu ialah kita kena gerak cepat-cepat, kena segera. Kalau dah nak habis waktu, semayanglah kat mana-mana kita ada waktu tu. Tapi maksud Nabi cepat. Bukan maksud utama Nabi cerita solat asar tu. Maksud utama Nabi ialah cepat. Baik, ada pihak yang semayang lambat, macam kita sebut tadi, isyak, waktu isyak baru solat asar. Ada sahabat-sahabat yang dah nak terbenam matahari, dia berhenti kejap kat mana-mana, dia solat asar, selesaikan solat asar dia, baru disambung gerak. Bila sampai ke Bani Quraizah, dua-dua pihak ni mengadu pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kami semayang asar lambat, macam mana ni? Dah isyak baru kami solat asar, sebab kami pegang pada perintah engkau tadi, jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah. Satu pihak lagi, wahai Rasulullah, macam mana ni? Kami tadi dah nak habis waktu dah, jadi kami terpaksalah solat juga asar, kami dah langgar perintah engkau. Dua-dua mengadu kesilapan masing-masing. Ada riwayat mengatakan pihak ni yang mengadu tentang kesilapan pihak yang lain. Tak apa, yang penting dua-dua perkara ini dah sampai pada Nabi SAW. Perselisihan pendapat. Nabi SAW betulkan yang ini, dan Nabi juga betulkan yang ini. Dua-dua betul. Ini urusan solat. Perselisihan dalam urusan solat, habis waktu, tak habis waktu, Nabi dengan kasih sayang penuh rahmat mengiyakan kedua-duanya. Ini satu pengajaran yang besar untuk kita.
Kadang-kadang kita ada sedikit salah faham, sedikit benda-benda teknikal je pun. Bukan semayang tak semayang, benda-benda teknikal je pun. Baru ni ada satu masjid tanya saya tentang doa ketika khutbah. Boleh tak angkat tangan, tak angkat tangan? Ada orang angkat tangan, tengok orang tak angkat tangan ni salah. Ada orang tak angkat tangan, tengok orang angkat tangan ni batal dia punya khutbah, pahala khutbah dia. Itu contoh teknikal. Khilaf ulama yang muktabar ada kat situ. Apa yang dia belajar, bismillah, amalkan. Yang penting belajarlah, bukan ikut-ikut. Benda teknikal kita saling hormat menghormati. Ni Nabi SAW sampai tahap solat habis waktu tak habis waktu. Dua-dua Nabi SAW terima. Yang penting kesatuan umat. Sekarang ni nak berurusan dengan musuh, urusan lebih besar sekarang ni. Ini urusan yang asar dah habis waktu, dah habis waktu ni, ini boleh dibincang. Ini urusan penting sekarang ni, nak berhadapan dengan musuh. Begitulah dalam kehidupan kita juga sekarang ni. Walaupun ada perselisihan yang berlaku, janganlah sampai menampakkan kita ni hina depan musuh. Sekarang ni pula zaman dah viral ni, rakam macam-macam rakam kan? Live ada, rakaman ada. Ada ustaz ni yang tak suka ustaz ni dijadikan isu, meletupkan, boom. Ustaz ni pula tak suka ustaz ni, letupkan isu, boom. Orang awam jadi pening kepala. Mana betul, mana tak betul. Aku baru nak kenal Islam, sekali ustaz sama ustaz duduk bertengkar. Jadi semua ini kita perlu ada sifat berlapang dada. Kita perlu ada sifat berkasih sayang sesama kita. Nabi SAW sendiri yang menjadi syariat, yang memberi syariat kepada kita. Allah SWT wahyukan kepadanya syariat. Pun kita nampak dalam banyak perkara dia bertolak ansur. Dia boleh ada hukum-hukum yang boleh ditoleransi dan sebagainya. Baik, maka 3,000 tentera Islam pergi menuju ke penempatan Yahudi Bani Quraizah. 3,000. Daripada 3,000 ni tadi yang ada sebahagian solat asar di tengah jalan, ada solat asar di Bani Quraizah. Tentera Islam berjaya mengepung mereka daripada setiap penjuru. Tidak ada seorang Yahudi pun yang berjaya melarikan diri. Mereka juga tidak meminta maaf atas pengkhianatan mereka terhadap orang Islam. Dah le khianat, tak minta maaf pula tu, tak rasa bersalah pula tu. Setelah mereka dikepung, mereka mula berasa takut. Jadi panjang peristiwanya, kitab kita ni ringkaskan. Mereka meminta Abu Lubabah bin Abdul Munzir kerana mereka pernah mempunyai hubungan dengannya. Abu Lubabah ni siapa? Abu Lubabah ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang baik, orang baik. Dia bukan orang munafik, dia orang baik. Jadi orang Yahudi, mereka berbincang dengan Nabi SAW dan dalam tempoh kepungan, dia kepung lebih kurang 20 hari dikepung ni. Jadi mereka cuba berbincang dengan Nabi SAW, tak minta maaf. Dia bincang nak selamatkan diri je. Paling kurang mintalah maaf dulu. Ni tak. Dia bincang nak selamatkan diri. Jadi dia tak nak Nabi Muhammad SAW yang buat keputusan. Dia tak nak Nabi SAW buat keputusan. Inilah baiknya Nabi kita Muhammad SAW. Dah tentulah orang Yahudi ni dah bersalah dah. Sepatutnya memang boleh kena bunuh ni terus. Tetapi Nabi kepung. Cuba tengok keadaan, mereka nak masuk Islam ke, mereka bertaubat ke, minta maaf pun tak, bertaubat pun tak, nak masuk Islam pun tak. Mereka minta bincang, mereka kata kami nak jumpa Abu Lubabah. Nabi SAW pun izinkan Abu Lubabah pergi jumpalah orang Yahudi. Mereka meminta Abu Lubabah bin Abdul Munzir kerana mereka pernah mempunyai hubungan dengannya, pernah berurusan. Orang Yahudi bermesyuarat dengan Abu Lubabah, apakah mereka akan menerima keputusan daripada Muhammad SAW? Dia tanya, wahai Abu Lubabah, agak-agaknya apa keputusan Muhammad terhadap kami nanti? Dia menjawab, ya,
Dia kata, ya, memang Nabi Muhammad SAW dah buat keputusan yang muktamad terhadap kamu. Tapi dia tak cakap. Dia tak cakap, dia buat isyarat aja, sambil menunjukkan isyarat ke tengkuknya, seolah-olah dia ingin memberitahu orang Yahudi bahawa hukuman yang akan mereka terima nanti ialah disembelih. Maksudnya kamu akan dibunuh. Dia buat isyarat macam tu. Bila dia dah buat isyarat macam tu, selepas itu Abu Lubabah telah membocorkan rahsia antara rahsia-rahsia orang Islam. Dia beritahu kekuatan orang Islam macam ni, macam ni, macam ni. Dan lepas tu dia rasa bersalah. Dia juga telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat isyarat, dia beritahu apa perkara tu. Dia sebenarnya bukan nak mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi waktu tu dia tengah kesian sangat. Ayat ni mungkin tak sesuai. Dalam kitab kita tulis dia telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab yang besar tidak menulis khianat, tetapi dia kerana kesian. Bila dia datang kepada Yahudi tu, orang Yahudi sengaja menunjukkan keadaan anak-anak kecil dan perempuan-perempuan Yahudi pada ketika itu, takut, menangis dan sebagainya. Jadi Abu Lubabah kesian. Seorang manusia, dia datang kesian tengok keadaan macam tu. Dia pun beritahulah beberapa perkara, antaranya bahawa kamu semua akan dibunuh. Tapi dia tak detailkan. Dia tak detailkan yang Nabi SAW tu akan bunuh lelaki sahaja. Bila dia buat macam tu, orang Yahudi pun ingatkan perempuan dia pun akan dibunuh, anak kecil pun akan dibunuh. Padahal Nabi SAW dalam peperangan mana-mana pun tidak pernah membunuh kanak-kanak, tidak pernah membunuh kaum wanita, tidak pernah membunuh orang-orang tua. Bahkan pokok-pokok pun Nabi SAW tak beri potong. Urusan masalah hanya orang kafir yang menyerang sahaja, dengan mereka sahaja. Ini begitu sekali akhlak Nabi SAW. Baik, dia juga telah mengkhianati. Dia rasa dia telah mengkhianati. Itu ya, betul. Kalau kita yang mengatakan dia mengkhianati, sebenarnya tidak betul. Dia rasa dia telah mengkhianati Rasulullah SAW. Abu Lubabah merasa amat bersalah, lalu berlari ke masjid Nabi. Dia tak balik semula ke tentera Islam tadi. Lepas jumpa orang Yahudi, dia tak balik jumpa Nabi SAW di kemah. Dia terus balik ke Masjid Nabawi di Madinah dan mengikatkan dirinya pada tiang di Masjid Nabawi dan bersumpah tidak akan membuka ikatan tersebut sehingga Allah menerima taubatnya. Allah telah menerima taubatnya, Rasulullah SAW juga telah memaafkannya. Itulah dipanggil tiang Abu Lubabah di dalam kawasan Masjid Nabawi, Raudah. Tuan-tuan pergi Raudah, ada di situ yang dikenali sebagai tiang taubat. Kalau ada tuan-tuan pergi umrah tu, pergi ziarah Madinah tu, ada ustaz mutawif yang terangkan detail tiang-tiang dalam tu. Akan diterangkan salah satu tiang tu, tiang taubat. Inilah taubatnya Abu Lubabah ni. Dia ikat diri dia. Dia kata, selagi mana Allah tak ampunkan aku akan terus diikat di sini. Dan Nabi SAW dapat berita bahawa Abu Lubabah telah menceritakan sekian dan dah balik Masjid Nabawi dan dah ikat diri dia sebab menyesal. Nabi SAW beritahu, sekiranya dia datang jumpa aku minta maaf, aku akan maafkan dan aku akan minta pengampunan untuk dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana dia sendiri dah buat macam tu, tunggulah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang akan terjadi. 20 hari diikat diri dia. Sebab tadi, sebab kepungan tadi 20 hari. Bani Quraizah, orang Islam kepung Bani Quraizah 20 hari. Jadi dia ikat diri dia. Nabi SAW belum balik Madinah lagi. 20 hari di kawasan Bani Quraizah. Dalam tempoh itu isteri dia datang, buka ikatan untuk solat, lepas tu ikat balik. Makan pun kadang-kadang isteri suap, dia nak makan, kadang-kadang tak nak makan langsung, minum aja. Sampai tahap macam tu dia nak menzahirkan taubat dia, kerana dia rasa dia telah mengkhianati Nabi SAW. Kemudian Allah telah ampunkan dia dan Nabi SAW juga telah memaafkan dia. Baik, kepungan orang Islam terhadap Yahudi Bani Quraizah berlarutan sehingga 25 malam. Dalam kitab kita tulis 25 malam dan sebahagian kitab 20 malam dalam tempoh tersebut. Ketika Yahudi melihat keazaman, iaitu kesungguhan orang Islam mengepung mereka, mereka akhirnya menyerah dan berkata, Ya Muhammad,
nanzilu ala hukmi Sa'd bin Mu'adz, wahai Muhammad, okeylah, kami mengalah, tapi kami nak orang yang buat keputusan ke atas kami ialah Sa'ad bin Mu'adz, bukannya engkau. Wahai Muhammad, kami mahu menerima hukuman daripada Sa'ad bin Mu'adz. Waktu ni Sa'ad bin Mu'adz tak ada dalam tentera. Sa'ad bin Mu'adz dia di Madinah. Waktu tu dia dalam peperangan Ahzab, dia telah cedera parah, jadi dia tak boleh ikut sekali dalam peperangan Bani Quraizah. Dia duduk di Madinah, dirawat di Madinah. Jadi oleh kerana Yahudi minta Sa'ad bin Mu'adz yang buat keputusan, Sa'ad bin Mu'adz adalah ketua kaum Aus. Aus ni ialah sahabat Nabi, iaitu kaum Ansar. Kita dah sebut dulu mula-mula Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Ansar yang sambut Nabi SAW di Madinah. Di Madinah kaum Ansar ni ada dua kaum yang besar, macam kita lah. Contohnya kat Muar ni ramai orang Melayu, ramai orang Jawa, contohnya macam tu. Jadi di Madinah orang Arab ketika itu, Arab Aus dengan Arab Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz ni dia daripada Aus. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ketua kaum Aus, yang mana mereka adalah ketua Bani Quraizah pada zaman jahiliah dulu. Iaitu Bani Quraizah ni dulu, mereka orang Yahudi yang datang ke Madinah. Bila datang ke Madinah, dia nak cari pelindung, orang-orang Arab asal yang boleh melindungi mereka. Jadi waktu tu mereka telah pilih kaum Aus. Aus yang melindungi mereka, ketua Bani Quraizah. Jadi hubungan mereka dengan Sa'ad ni dah lama dah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah lagi. Sa'ad bin Mu'adz ni adalah ketua kaum Aus, dan kaum Aus adalah ketua Bani Quraizah pada zaman jahiliah dulu. Mereka menyangka mereka akan mendapat keringanan hukuman kerana adanya pertalian sebegini. Mereka sangka bahawa Sa'ad bin Mu'adz akan beri satu keputusan yang mana ringanlah sikit, taklah sampai mereka ni kena bunuh. Waktu tu Sa'ad bin Mu'adz tak tahu apa yang Nabi SAW dah putuskan untuk mereka, sebab dia datang daripada Madinah, dia tak tahu cerita pun. Datang-datang terus jumpa dengan kaum Yahudi ni tadi. Sa'ad pada ketika itu cedera dalam perang Khandaq. Dia diangkat untuk dibawa ke Bani Quraizah. Kaumnya datang kepadanya mewasiatkan supaya Sa'ad berbuat baik kepada Bani Quraizah. Kaum Aus sendiri kata, wahai Sa'ad, buatlah keputusan yang mana antara menangkan Nabi dan menangkan Bani Quraizah. Bani Quraizah ni dah lama dengan kita, kita pun banyak urusan bisnes dan sebagainya dengan dia. Nabi SAW pun orang yang kita hormat. Jadi buatlah satu keputusan yang mana tidaklah melampau sangat, tidaklah yang ringan sangat, agak-agak lah, macam tu lah lebih kurang dia punya kaum. Dia kata kaumnya datang kepadanya mewasiatkan supaya Sa'ad berbuat baik kepada Bani Quraizah. Beliau berkata dengan perkataannya masyhur, laqad ana li Sa'din alla ta'khudhahu fillahi lawmatu la'im. Maksudnya sesungguhnya sekarang tibalah masanya untuk Sa'ad membuktikan tidak perlu menghiraukan ejekan orang yang mengejek. Apa sahaja keputusan yang aku buat, inilah keputusan segi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan buat satu keputusan, aku tak kisah siapa nak kutuk aku, siapa nak salah aku, siapa nak ejek aku, silakan. Kaumnya tahu bahawa ia tanda bahawa mereka akan dipancung. Ketika Sa'ad melihat orang Yahudi, dia memberitahu pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah mereka persetujui. Sa'ad cerita dulu, salahnya kamu ni macam ni. Kamu mengkhianati. Bahkan dalam kitab Taurat kamu pun dah diberitahu dah apa hukum orang yang mengkhianati. Sa'ad mengumumkan bahawa hukuman mati ditetapkan ke atas semua lelaki Bani Quraizah. Menyita semua harta kekayaan mereka, diagih-agihkan sebagai harta rampasan, dan menawan semua perempuan-perempuan mereka. Selepas Sa'ad buat keputusan itu, baginda berkata kepada Sa'ad, laqad hakamta fihim ya Sa'ad
bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad, Sa'ad telah memutuskan hukuman ke atas kamu dengan hukuman Allah dari 7 lapis langit, iaitu satu keputusan yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad tidak mencari keredaan sesiapa. Satu keputusan yang sama keputusan dengan keputusan Nabi, padahal dia tak tahu pun apa yang Nabi telah putuskan untuk Bani Quraizah. Bila sampai dia buat keputusan, semua lelaki kaum Bani Quraizah mesti dihukum bunuh. Pengkhianat ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia adalah satu penyakit yang sangat berbahaya. Dia tak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia akan merosakkan yang lain. Dia nampak macam bagus, baik, buat perjanjian dan sebagainya, dia rupanya dia mengkhianati. Bila sebut khianat ni, ialah musuh dalam selimut lah, gunting dalam lipatan kan? Dia duduk sekali dalam lipatan, tapi dia gunting. Dia duduk sekali dalam selimut, tapi rupanya dia yang beracun kita. Sebab tu ada sebahagian hukum memang kena bunuh, dia tak boleh dibiarkan. Sa'ad telah menzahirkan cintanya kepada agama dan nabinya lebih besar daripada perasaan kasih sayang ketika jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 25 hingga 27 dalam surah Al-Ahzab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira." Yang bermaksud, dan Allah telah menghalau kembali angkatan tentera orang kafir itu ke tempat masing-masing. Ini siapa? Ini yang kafir Quraisy Mekah. Halau kembali ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka geram, marah kerana gagal dan hampa. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah selamatkan orang yang beriman daripada bencana menghadapi peperangan itu. Tak berlaku peperangan. Allah Ta'ala hantar angin, seperti mana kita dah belajar sebelum ni, kisah Ahzab. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Dan dia menurunkan golongan ahli kitab kaum Yahudi yang membantu tentera musuh itu. Daripada sini, daripada ayat 26 ni cerita tentang Bani Quraizah. Dan dia menurunkan golongan ahli kitab dari Yahudi yang membantu tentera musuh itu dari benteng-benteng mereka, iaitu menyerah diri, setelah diisikannya hati mereka dengan perasaan gerun. Ini yang tadi malaikat Jibril ni. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukuman. Ini yang Sa'ad bin Mu'az punya hukuman. Apa dia? Sebahagian antaranya kamu bunuh orang lelaki, dan sebahagian lagi kamu tawan perempuan-perempuannya, dan dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah mereka serta harta benda mereka. Kamu dapat harta rampasan perang, dan juga tanah-tanah di negeri-negeri lain yang belum kamu menjejaknya. Ini nanti peperangan, iaitu Khaybar. Ada nanti Khaybar, Nabi SAW dapat tanah daripada sana. Khaybar ni antara tanah yang besar. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, selepas peristiwa ini, orang Islam menang. Ringkaskan cerita, orang Islam menang, orang kafir dah kena bunuh, orang perempuan-perempuannya dah ditawan, hartanya dah diagih-agihkan pada umat Islam. Sa'ad pun telah kembali ke Madinah. Bila kembali ke Madinah, dia telah sakit kuat. Pasal dia tadi tengah cedera parah. Tengah cedera parah pun diusung pergi ke Bani Quraizah. Diusung ke Bani Quraizah. Jadi bila dia diusung semula ke Madinah, dia dah tenat dah sangat. Darah dia tak berhenti mengalir. Tenat, sakit. Sampailah beberapa ketika selepas itu dia meninggal dunia. Dia syahid disebabkan cedera parah daripada Ahzab tu.
dia meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, muka surat seterusnya 270, arash Allah SWT, arash bergoncang kerana kematian Sa'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, Jibril datang dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah yang telah meninggal dunia yang menyebabkan pintu-pintu langit dibuka untuknya dan arash bergoncang? Sampai tahap macam tu. Azan? Belum. Rasulullah dengan segera pergi kepada Sa'ad, tetapi dia sudah pun meninggal dunia. Waktu tu Nabi pun tak tahu Sa'ad dah meninggal. Jibril yang datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang meninggal? Semua pintu-pintu arash, pintu-pintu langit dibuka. Tak sabar nak menunggu roh. Dan arash bergoncang, sebab tak sabar nak jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az ni. Sampai tahap macam tu hebatnya Sa'ad. Rasulullah bersabda, demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya para malaikat gembira menyambut roh Sa'ad dan arash juga bergoncang. Waktu dah masuk azan dah. Kita tunggu je azan.
La ilaha illallah. Baik. Banyak lagi sebenarnya yang menarik cerita tentang Sa'ad bin Mu'az ni. Tapi kita ringkaskan aja apa yang kita dah baca tadi. Hebatnya Sa'ad bin Mu'az ni hinggalah Nabi SAW beritahu bahawa para malaikat gembira menyambut roh Sa'ad, dan arash juga bergoncang. Jadi roh ni terbagi pada dua. Satu roh yang baik, satu roh yang jahat. Roh yang baik, semua malaikat akan tertunggu-tunggu untuk menyambut. Roh yang jahat, semua malaikat akan mengutuk ketika roh ini dibawa untuk naik ke langit. Sa'ad adalah antara orang-orang yang mana rohnya disambut gembira oleh malaikat, bahkan lebih dari itu arash pun bergoncang kerana tidak sabarnya menunggu kedatangan roh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Baik, yang terakhir untuk malam ini dan untuk tahun 5 Hijrah, sebelum kita masuk situ, sambil berkata, tinggalkan tempat ini, iaitu tiang ini, sebelum aku diterima taubatku oleh Allah daripada dosa yang aku lakukan. Aku berjanji pada Allah tidak akan pergi lagi ke Bani Quraizah dan tidak akan berjumpa mereka lagi di tempat yang aku telah khianat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah Allah mengampunkan dosanya, seperti dalam ayat 102 dari surah At-Taubah, ramai sahabat berlari untuk melepaskan ikatannya. Ini suasana yang berlaku zaman sahabat dulu. Zaman sahabat dulu, salah satu keriangan mereka, kegembiraan mereka, ialah apabila salah seorang daripada mereka diisytihar terima taubat, diisytihar terima amalan dia. Ini berlaku pada Abu Lubabah, dan berlaku juga pada 3 orang sahabat yang lain yang telah tertinggal dalam peperangan Tabuk. Itu panjang lagi cerita dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah isytiharkan. Jadi semua kalangan sahabat ni berebut untuk menjadi orang pertama sampaikan berita gembira ini kepada Abu Lubabah. Jadi ramai sahabat berlari untuk melepaskan ikatannya. Abu Lubabah tidak mahu, sambil berkata, tidak, demi Allah, jangan dilepaskan aku sebelum Nabi sendiri yang akan melepaskan aku dengan tangan baginda. Ketika Nabi hendak solat subuh, baginda melalui tiang di mana Abu Lubabah mengikat dirinya, dan baginda pun melepaskan ikatannya. Abu Lubabah mengikat dirinya selama 20 malam. Selama tempoh itu, isterinya akan melepaskannya ketika waktu solat dan mengikatnya kembali selepas Abu Lubabah selesai solat. Catatan, sehingga sekarang tiang tempat Abu Lubabah dalam Masjid Nabawi dikenali dengan tiang Abu Lubabah. Sampai tahap macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian, para sahabat ingin memastikan taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita mengambil pengajaran daripada kisah Abu Lubabah ni. Bagaimana kita sekiranya ada dosa-dosa, kita ada dosa-dosa, kesungguhan kita untuk Allah Ta'ala terima taubat kita tu macam mana. Baru ni saya mengajar di satu masjid, adalah sebut termasuk tajuk lain, tapi adalah masuk tentang taubat ni. Dia ada seorang haji ni yang angkat tangan, pakcik ni angkat tangan. Ustaz, habis tu dulu kalau waktu muda-muda saya selalu marah-marah orang. Yang waktu muda kadang-kadang kita kedebeh, kan, kita rasa kita kuat, nak mengamuk sana mengamuk sini. Waktu muda-muda dulu selalu marah orang, gaduh dengan orang. Macam mana Ustaz? Nampak soalan itu yang betul-betul macam menyesal. Jadi nak tak nak, memang kita kena bertaubat, taubatan nasuha. Dosa kita dengan Allah, syarat sah taubat dosa dengan Allah 3 je. 3 perkara saja kita kena lakukan. Tapi kalau dosa dengan manusia, 4 benda kita kena lakukan. Tu susah dosa dengan makhluk ni. Dosa dengan Allah, kita minta, ya Allah ampunkanlah aku. Allah ampunkan. Dengan manusia belum tentu lagi, maafkanlah aku. Aku tak nak maafkan kau, sampai mati aku takkan maafkan kau. Susah. Syarat sah taubat dengan Allah 3: menyesal,
melafazkan taubat dan jangan ulang balik. Kalau ulang balik terbatal taubat tu. Kena ulang balik taubatan nasuhanya. Menyesal dulu aku selalu tak berpuasa. Menyesal. Bertaubat, ya Allah, aku bertaubat pada Engkau ya Allah. Jangan ulang balik, masuk bulan Ramadan puasalah. Dan yang dulu tinggal-tinggal kena qada. Itu dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia, kalau kita pernah mengumpat dia contohnya. Yang pertama, tadi pun ada, sebelum mula kuliah ni tadi ada satu orang jemaah tanya saya tentang, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita mengumpat orang, habislah dosa kita. Ini saya sebut contoh. Mengumpat, kita mengumpat, tak kira lah mengumpat siapa pun, mengumpat adik-beradik ke, jiran tetangga ke, dalam urusan-urusan apa-apa sekalipun, kita mengumpat. Yang pertama kena menyesal. Astaghfirullahalazim, macam mana ni aku boleh menyesal. Kena ada menyesal. Yang kedua, bertaubat. Lafaz taubat, ya Allah, aku taubat, aku tak nak lagi ya Allah. Yang ketiga, jangan ulang balik. Dah menyesal, dah lafazkan taubat, jangan ulang balik. Dan yang keempat, kena selesaikan dengan orang tu. Kena jumpa dia, kena minta maaf dengan dia. Kutuk dia ke, rendahkan dia ke, kita hina dia ke, tohmah dia ke, ambil barang dia ke, pernah mencuri hak dia ke, kena jumpa. Sungguh-sungguh lah. Biarpun orang kata engkau ni malukan diri kau je, sampai orang kata engkau ni tebal muka lah, ludah sendiri jilat semula, macam-macam, biarlah orang kata apa pun. Buat macam Abu Lubabah ni. Jadikan kisah Abu Lubabah ni sebagai kita punya semangat kita untuk benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ke akhirat nanti kita selesa, tak ada hubungan lagi, tak ada urusan lain kita dengan manusia dalam masalah dosa-dosa ni. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita belajar pada malam ini, kita dapat ilmu, dapat manfaat daripada kisah-kisah sirah-sirah Nabi SAW. Seperti mana yang selalu saya sebut, daripada sirah ni bukan sahaja kita nak dengar kisah-kisah sebagai halwa telinga, tetapi kita nak ambil pengajaran-pengajaran daripada apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, sama ada dalam diri Nabi SAW sendiri ataupun dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.